Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini 21 September 2020 bersamaan dengan 3 Safar 1442 Hijrah. Bertemankan saya Marsil Hassan dan juga di sebelah kiri saya ini Hanif Miswan, dan pastinya kita mengharapkan agar anda kembali memulakan minggu dengan penuh keceriaan dan juga penuh semangat positif untuk kita bawakan sepanjang minggu ini sebagai sesuatu yang lebih baik, insya-Allah. Dan apatah lagi Malaysia pada ketika ini masih lagi, seluruh dunia terutamanya, masih lagi sedang berdepan dengan ancaman. Masih lagi di dalam peperangan ini, berdepan dengan musuh yang tidak kelihatan. Apapun, kita berharap agar anda semua, terutamanya mereka yang kembali daripada aktiviti hujung minggu pada hari Isnin ini, untuk kekal cergaslah, kembali ceria juga untuk meneruskan perjalanan sepanjang minggu yang sangat mencabar ni. Hampir di penghujung September dah. Betul, hari ini dah 21, lagi berapa, seminggu lebih lagi, 2 minggu lagi nak masuk ke bulan yang baru. Dan pastinya sepanjang minggu lalu pelbagai peristiwa yang berlaku daripada PRN Sabah kepada isu berbasikal. Dan yang terbaru tular mengenai isu parapet yang jatuh di kawasan pembinaan di Lebuh Raya Duke. Duke pula, Suk. Itu yang menyebabkan seorang wanita, orang kata, berpantang maut sebelum ajal apabila parapet itu jatuh menghempak bumbung keretanya. Sikit lagi nak terkena mangsa. Dan apapun akan kita ulas berkenaan dengan perkara itu. Kita tidak berdua. Kita perkenalkan seorang lagi yang berada dekat sahaja sebenarnya, tetapi nampak macam jauh lah tapi dekat di hati. Jauh tapi dekat ke dekat tapi jauh? Dekat tapi jauh ke jauh dekat tapi jauh? Lah. Dekat tapi jauh atau jauh tapi dekat lah. Jauh tapi dekat. Jauh tetapi sebenarnya dekat. Tapi tetap di hati. Ya. Tetap di hati pula dia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum kepada semua. Dan kita berdepan dengan seperti yang disebutkan, bukan saja ancaman pandemik COVID, tetapi ancaman yang kita tidak jangka, terutamanya susulan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni. Semalam Hanif sempat berkongsi serangan ribut petir. Betul. Ya, malam tadi, dan kita perasan daripada awal petang sehingga ke awal pagi tadi. Betul. Masih lagi ya. Hujan. Jadi kita harus berwaspada dengan situasi ini dan mengaitkan keadaan cuaca ini dengan hujan tidak berhenti dalam tempoh beberapa jam. Keadaan keselamatan tempat-tempat tertentu tu seharusnya diperketatkan. Dan bila membabitkan konkrit parapet itu jatuh menimpa seorang individu, bayangkan itu baru satu yang seluas 1 meter persegi saja. Betul. Dari ketinggian yang berapa meter tu boleh meranapkan kenderaan. Betul, dan paling teruk sekali, ini bukan pertama kali kes-kes begini terjadi. Banyak kali dah berlaku. Sampaikan pada 25 Ogos 2016 yang lalu, seorang wanita maut bongkar besi seberat 1000 kg menghempap kereta ketika beliau melalui kawasan pembinaan tersebut. Itu satu, banyak lagi sebenarnya kalau kita nak kongsikan kes-kes begini yang terjadi. Dan ini menimbulkan persoalan tahap keselamatan kawasan pembinaan. Bagaimana SOP, adakah dipatuhi dan sebagainya? Kenapa perkara begini kerap-kerap terjadi? Ya, dan sebab saya pun ketika ini sedang melalui di kawasan perumahan saya, ketika dalam perjalanan perlu melalui satu kawasan yang berdepan dengan pembinaan sebegini, dan antara langkah yang dilakukan oleh kontraktor adalah yang mengalihkan terus jalan daripada melalui tidak melalui jalan tersebut, kita kena melalui jalan lain. Alternatif lain. Alternatif yang lain, memang diarahkan semua kenderaan untuk tidak melalui kawasan pembinaan tersebut. Walaupun sebenarnya boleh saja kita lalu, kita nampak macam ada sedikit ruang jauh sikit daripada kawasan pembinaan tersebut yang agak tinggi, tetapi diteruskan dengan lencongan tersebut. Walaupun akan ada sedikit kesesakan, tapi saya kira untuk faktor keselamatan, apatah lagi dengan keadaan cuaca sebegini. Betul. Jalan licin dan sebagainya, hujan kan sekarang. Sangat perlu, dan di kawasan tersebut pun dekat dengan kawasan persekolahan, perumahan dan juga kawasan pusat membeli belah. Jadi saya percaya itu mungkin antara alternatif yang bukanlah baru, bukan rocket science sekalipun, tetapi perlu dilaksanakan demi keselamatan semua. Okey, kita bercakap tentang situasi ini, sementara alang-alang kita bercerita tentang insiden berlaku ini. Di Petaling Jaya juga berlaku insiden yang boleh dikatakan walaupun lain daripada lain, tapi insiden di jalan raya lah kan. Berita harian membawakan buku surat 14 ini. Sebelum tu buku hadapan cerita tentang ubat antibiotik dijual di kedai runcit. Ubat antibiotik yang hanya boleh dibeli dengan preskripsi doktor dikesan dijual sewenang-wenangnya di setengah kedai runcit milik warga asing di sekitar Kampung Pandan, Sentul dan Jalan Ipoh, Kuala Lumpur serta Puncak Alam di Selangor. Ini dibuktikan selepas wakil berita harian dengan mudah dapat membeli ubat berkenaan di kaunter beberapa kedai. Okey, muka surat 5 ada lanjutannya. Cuba pilihan penerbit ini bercerita tentang pemandu selamat kereta rosak teruk ditimpa besi menara kren terjatuh dari trailer. Muka surat 14 perkongsian
cerita di Petaling Jaya, tak jauh dari sini sebenarnya, dalam 10 minit lebih kurang. Kereta dipandu seorang wanita rosak teruk selepas ditimpa besi menara kren yang jatuh dari trailer di Jalan SS2 Palang 24. Kejadian berlaku 5.45 petang kemarin tu. Mangsa berusia 25 tahun bernasib baik apabila terselamat tanpa sebarang kecederaan. Ini yang telah pun kita maklumkan dan telah pun menular di media sosial. Cuma kita berdepan dengan situasi apabila suatu kenderaan itu besar, membawa kren terutamanya, kan, ada ketinggian maksimum tak? Sebab ini langgar kabel kan, kemudian terseret ke belakang, kemudian melanggar ataupun terkena kepada kereta di belakangnya. Mujur, wanita berkenaan tidak cedera. Dan cuma yang kita sedang kongsikan ini lebih menjurus kepada objek yang jatuh dari Betul. tempat Kawasan tinggi. pembinaan. Ya, itulah dia. Dan kalau kita, saya tak tahu sama ada kita ada video yang boleh kongsikan, video yang ditular juga ni, yang menunjukkan kereta tu berhenti ataupun insiden tu berlaku macam seolah-olah lencongan itu tidak ada. Tidak jauh ya. Dia seakan berada di kawasan yang sama saja. Betul. Ya. Macam kalau dongak atas, kalau kereta Benar. sikit, dongak atas, itulah dia. Benar. Dan kalau perasan video tersebut juga ketika proses untuk menyelamatkan ataupun melihat kejadian tersebut masih lagi berjalan proses pembinaan tersebut. Dan mereka yang menyelamatkan mangsa pun melihat-lihat ke bahagian atas. Jadi Khawatir kalau parapet itu nampak ada jatuh sesuatu lagi. yang berlaku di sana. Itulah dia. Betul, dan kita sebagai pengguna lebuh raya, pengguna jalan raya, kita jadi khawatir, bimbang nak lalu kawasan tersebut. Kita ibarat macam hari-hari kita melalui kawasan tersebut, tawakal je. Betul. Kita tak tahu malang menimpa dan sebagainya. Dan diharapkan situasi ini, kes-kes begini diambil perhatian yang lebih lah oleh pihak-pihak berwajib agar masalah-masalah sebegini tidak lagi berulang. Ya, ini tentang insiden besi kren yang menghambat kereta tu. Gambar, lihat. Ini kawasan memang Ini yang berlaku kita di biasalah di Petaling Jaya? SS2. Betul. Ya. Lihat betapa besarnya kren itu dan dua tiang Telekom Malaysia itu telah pun condong, ya. Dan ini kawasan yang pastinya telah mengundang kesesakan lalu lintas apabila berlaku. Dan saya tak pasti Hanif dan juga Marsila bila disebutkan, bila kita lalu di tempat yang adanya objek atau pembinaan, kita terutamanya yang masih dalam pembinaan, kita akan rasa macam seram sejuk pun ada. Betul? Betul, Ya. ada. Saya selalu, sebab kalau saya dalam perjalanan ke Sri Pentas, saya mesti hari-hari lalu dekat kawasan tu, ada kawasan pembinaan, lebuh raya bertingkat dan sebagainya. Ya. Kita bila lalu bimbang objek jatuh ke apa benda. Lepas tu lagi satu, tahu tak yang penghalang merah putih yang diletakkan tepi tu? Penghadang tu ya. Penghadang tu. Pernah sekali lalu melihat penghadang tu macam ditiup, macam dia nak terjatuh. Dan mujur ada kereta sempat mengelak. Kalau tak sempat mengelak, kereta-kereta belakang tu kita tak tahu apa jadi. Itulah dia. Itu yang dikatakan tadi, mungkin ada jalan alternatif lain, tapi sekiranya tiada jalan alternatif lain, mungkin perlu difikirkan juga bagaimana sebenarnya cara yang terbaik lah. Sebab baik kita beringat sebelum kena kan, daripada ianya terjadi. Dan mungkin ianya juga boleh bawa kepada perkongsian seterusnya, Eli, di NST berkenaan dengan safety review of highway construction. Ya, ini di muka surat 5. Sebelum tu muka hadapan cerita tentang job optimism grows. Muka hadapan di NST, a major job portal says employers are continuing to take in more new workers, especially in IT roles. The nascent labour market recovery, however, is tempered by COVID-19 induced setbacks experienced by a significant number of people already in the workforce. Ini biasalah kesan yang kita sering dengar ekoran pandemik COVID ini. Perkongsian penerbit muka surat 5. Safety review of highway constructions. Untuk makluman anda, pembinaan di kawasan kejadian itu telah pun dihentikan serta-merta oleh pihak berwajib. Muka surat 5 dalam NST ini menyebutkan the Works Ministry and Malaysian Highway Authority LLM are carrying out safety reviews including assessing the implementation of responsibilities at all levels following the parapet wall slab accident at the Sungai Besi Ulu Klang Elevated Expressway Suk construction site. Senior Works Minister Datuk Seri Fadilah Yusof, in issuing a warning to all parties involved in constructions, said all quarters must comply with all processes, procedures, specifications and the contract set at the construction site without compromise. Bila kita bercakap tentang dinding parapet ini, kan, kalau kita tengok dia satu-satu. Jadi itu yang merisaukan bila kita tengok video membabitkan keselamatan insiden berkenaan yang bila Hanif katakan ramai yang masih lagi melihat ke atas, menengok ke atas kan. Dan satu perkara yang kita harus faham tentang istilah parapet ini. Pet itu
PET itu ialah asal maksudnya tinggi dada, chest, chest high. Para tu pelindung. Jadi sepatutnya dibina. Asalnya dibina sebagai kubu kalau bangunan tu untuk menghalang tentera yang berjaga tu daripada diserang musuh. Dan kemudian sekarang ini di balkoni rumah tu pun parapet juga. Cuma ironinya ialah parapet itulah dinding pelindung, tapi dalam insiden ini tidak melindungi. Kan, barangkali kita harus memikirkan kembali bagaimana prosedur, proses dan juga spesifikasi untuk memastikan pembinaan atau proses dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Okey, itu di NST. Okay, mungkin boleh kita teruskan di Harian Metro. Dan di Harian Metro ini berkaitan dengan yang juga tular mengenai kubur berdarah. Di Harian Metro ini, di halaman muka hadapan ini, kalau kita lihat antara tajuk-tajuk yang menarik, macam yang dikatakan oleh Eli tadi, isu mengenai parapet yang jatuh, konkrit jatuh dari jejambat, memang ajaib kakak saya masih hidup. Dan yang menjadi pilihan penerbit kita pada hari ini adalah kecoh kubur berdarah, cecair apa? Okey, perinciannya di halaman kedua, muka surat 2, di mana orang ramai diminta supaya berhenti daripada membuat andaian dan tidak terus menularkan video kubur berdarah di tanah perkuburan Islam di Masjid Al-Irfan Derga di sini. Dan Pegawai Agama Daerah Kontesta Ahmad Faisal Omar berkata beliau tidak dapat membuat sebarang pengesahan berhubung cecair berwarna merah di kubur selain ia sudah ditimbus dengan tanah. Dan di situ juga sebuah video tular mengenai terdapat cecair berwarna merah seakan-akan darah di pusara tersebut, di mana kubur berkenaan yang mendap penuh dengan cecair merah seakan-akan darah itu menimbulkan misteri dan pelbagai tanda tanya. Dan sebahagiannya mendakwa ia berkemungkinan cat, manakala sebahagian lagi beranggapan cecair itu adalah darah. Dan rakaman suara turut tersebar melalui kiriman WhatsApp. Kononnya cecair merah itu berbau hanyir sehingga menakutkan orang ramai. Dan juga polis sudah mengambil beberapa sampel tanah di kubur berdarah yang ditularkan itu. Dan setakat ini tiada sebarang unsur jenayah atau khianat dikesan berlaku pada kubur berkenaan. Inilah orang katakan supaya kita tidak menularkan sesuatu perkara yang tidak sahih. Bila berita-berita sebegini orang dapat tahu, orang kata macam-macam isu yang timbul. Kalau kita tak tahu kesahihan sesuatu cerita itu, pastikan kita tidak sewenang-wenangnya berkongsi. Kalau tak pasti, pastikan anda jangan kongsi. Dan saya nak tambah sikit di sini, kata imam di Masjid Al-Irfan itu, katanya arwah diharap supaya keluarga arwah dapat bersabar dan bertenang kerana ia sudah menjadi kes polis. Dan katanya arwah orang yang baik-baik dan baru dikebumikan kira-kira 3 minggu lalu selepas meninggal dunia ketika berusia 70-an akibat sakit tua. Dan sepanjang hayatnya beliau banyak melakukan amal jariah dan kebajikan di masjid ini. Itu dia antara perkongsian yang menarik ada di Harian Metro. Dan jangan lupa untuk dapatkan akhbar Harian Metro hari ini. Masyarakat masih lagi cenderung untuk mistik ni kan. Dan kan. perkara sebegini dan apatah lagi di media sosial dah macam-macam lagi persepsi yang diberikan andaian berkaitan dengan perkara sebeginilah. Tapi kita biarkan, masih lagi dalam siasatan. Dan seterusnya mungkin sedikit perkongsian di utusan Malaysia. Ini secara dalam talian boleh kita bacakan. Ini berkaitan dengan sedikit kebimbangan lah rakyat negeri Selangor berkaitan dengan isu air. Di air Sungai Gong yang dilaporkan berwarna hitam dan kerja pembersihan telah pun selesai. Dan ini menurut Lembaga Urus Air Selangor, dalam satu kenyataan, kerja-kerja pembersihan selesai dijalankan pada pukul 9 malam tadi, biarpun terdapat luas laporan daripada Jabatan Pengairan dan Sairan JPS Gombak berhubung insiden air Sungai Gong berwarna hitam. Dan kenyataan juga mengatakan bahawa dalam inlet kolam tempatan banjir JPS mendapati air sungai tersebut warna hitam dan tiada bau selain disyaki ia disebabkan oleh pewarna. Jadi luas mengaktifkan kod kuning berdasarkan manual kecemasan pencemaran sumber air bagi siasatan secara menyeluruh di kawasan terlibat yang berisiko menyebabkan henti tugas loji pembersihan air utama di bahagian hilir Sungai Selangor. Siasatan juga mendapati terdapat pelepasan efluen berwarna dan berbuih daripada discharge efluen loji rawatan kumbahan di 5 kawasan perindustrian Rawang. Dan pensampelan telah dijalankan oleh pihak luas dan mendapati kandungan amonia adalah sebanyak 5.2 mg dan TSS adalah 47 mgl. Jadi ini dikabarkan hanya pencemaran warna sahaja dan dilaporkan tidak serius daripada yang dilaporkan sebelumnya. Jadi kita perlu berwaspada jugalah dan memastikan bahawa ianya telah selamat
dan kerja pembersihan telah selesai dilakukan. Okay, itu di utusan Malaysia, Harian Metro, Berita Harian dan juga NST telah pun kami bawakan. Dan jangan kita lupa, mungkin ada sedikit perkembangan berkaitan dengan COVID-19 juga. Semalam dilaporkan 52 kes baru dilaporkan dengan satu kluster baru juga telah ditemui, dan pastinya kita mengharapkan agar kita semua masih lagi mengamalkan kawalan kendiri. Dan ini sikit perincian kes tempatan dan juga kes import di negara kita. Di mana terdapat 40 kes tempatan dan 12 kes import dilaporkan semalam, menjadikan keseluruhan kes adalah 52 kes. Kalau kita lihatkan sepanjang minggu lalu, turun naik kes pertambahan COVID-19 ni. Ya. Dan apapun, kita masih lagi mengharapkan agar rakyat Malaysia terutamanya mereka yang berada di Sabah, Kedah, masih lagi kekal untuk berjaga-jaga. Apatah lagi sekarang ini masih lagi dalam musim pilihan raya negeri Sabah. Betul. Dan itu sajalah. Mungkin rakyat Malaysia dah sedia maklum dah perlu mengamalkan kawalan kendiri yang ketat, memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan fizikal. Benda itu kita dah berulang kali ingatkan, berulang kali cakap, patuhi segala SOP, pastikan anda menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Dan ini dia adalah jumlah keseluruhan kes setakat ini di Malaysia sebanyak 10,219 kes dilaporkan. Ya. Okey, dan mungkin kita juga boleh kongsikan kes-kes COVID-19 di seluruh dunia. Di mana setakat ini 30.9 juta kes dilaporkan di seluruh dunia, dengan jumlah kes pulih sebanyak 21.1 juta dan kematian 958,000. Itu yang terjadi di seluruh dunia. Bukan sahaja di Malaysia saja kita berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Di seluruh dunia masih lagi kita berusaha menangani masalah ini, masih lagi kita vaksin lagi masih dibangunkan untuk melindungi semua orang daripada virus COVID-19 ini. Okay, baik, itu sedikit perkongsian berkaitan dengan COVID-19 dan juga apa yang berlaku di negara kita. Seterusnya ingin kita kembali bawakan berkenaan dengan orang awam, apa yang boleh dilakukan sekiranya berdepan dengan situasi sebegini, dan sedikit perincian berkaitan dengan apa yang berlaku semalam berkaitan dengan besi kren hempap kereta dan konkrit yang jatuh tersebut. Eli Iskandar, silakan. Ya. Okey, kita nak dapatkan maklum balas daripada Datuk Azizman alias Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Kuala Lumpur susulan insiden yang berlaku di Lebuhraya SUKE ini, SUK ini di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Datuk, terima kasih kerana sudi berhubung dengan kami. Barangkali dapat dikongsikan insiden yang tular ini kemudian difahamkan siasatan sedang dilakukan berkaitan dengan insiden dan kerja-kerja pembinaan dihentikan serta-merta. Bagi PDRM, apakah yang dapat dikatakan berdasarkan laporan yang dibuat? Okey, terima kasih. Saya pun sebenarnya bukanlah orang yang boleh mengulas secara langsung kerana kemalangan ni bukanlah orang kata secara langsung di bawah tanggungjawab jabatan saya lah, Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Tetapi tidak secara langsung ia menjadi tanggungjawab juga kepada Jabatan Trafik ini kerana ia telah menjejaskan aliran trafik di tempat insiden tu sendiri. Betul? Dan ini agak malang kerana sebenarnya boleh dielakkanlah kiranya langkah-langkah keselamatan yang ketat yang saya rasa semua pemaju-pemaju Lebuhraya telah faham dan ia dikawal selia dengan begitu ketat oleh pihak JKR, pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia ataupun Kementerian Pengangkutan. Dan memang ada SOP keselamatan yang mereka kena patuhi dengan ketat. Kerana pembinaan tu, bayangkanlah slab konkrit yang terjadi petang kemarin tu hampir merenggut nyawa. Dan pada saya itu sebenarnya adalah suatu orang kata boleh mengundang kemalangan yang lebih teruk lagi. Kerana jika aliran trafik pada masa itu banyak kenderaan-kenderaan yang sedang membawa memantul dengan mungkin banyak di bawah itu, tetapi kerana sedikit bernasib baik
wanita yang membawa kenderaan yang betul-betul di bawahan jatuh tu tidak orang kata mengalami apa-apa yang lebih teruk lagi lah. Ya. Dan hanya mengalami cedera ringan sedikit dan kenderaan mereka remuk. Bayangkan kalau katalah ada kenderaan yang membawa banyak penumpang dan kenderaan itu betul-betul dan objek itu slab itu jatuh betul-betul dan mungkin banyak nyawa dan mungkin kenderaan-kenderaan lain yang cuba mengelak terbabas dan mungkin banyak lagi nyawa. Ini sebenarnya yang amat bahaya yang mesti orang kata pemaju-pemaju lebuh raya ini ataupun siapa saja yang membuat kerja-kerja pembinaan di situ bertanggungjawab. Dan saya rasa kerajaan ataupun kementerian-kementerian yang terlibat itu perlu mengenakan satu denda hukuman tindakan yang keras lah terhadap insiden-insiden ini. Baik. Amat malang lah pada saya lah dan sedikit sebanyak trafik terpaksa jugalah anggota polis yang berdekatan bergegas ke tempat itu untuk orang kata mengawal trafik dan lalu lintas di situ. Ya, baik. Datuk, apa yang boleh Datuk nasihatkan kepada orang awam dan juga pihak-pihak berwajib ini? Kalau kita lihat video yang tular sekarang ini, penghadang itu betul-betul berdekatan dengan kawasan pembinaan. Jadi barangkali ini di luar bidang kuasa pihak PDRM untuk memberikan sebarang anjuran dan sebagainya. Tapi apa yang boleh dinasihatkan kepada orang awam jalan raya berkenaan? Memang perkara-perkara ini susah kita nak orang kata menjangkakan kerana laluan itu yang di bawah itu terutama pembinaan lebuh raya bertingkat ni sebab aliran trafik yang ialah sentiasa menggunakan jalan raya atau lebuh raya yang di bawah itu mereka pun berdepan dengan risiko yang tinggi kerana tidak tahu apa yang akan terbang, jatuh, melayang daripada atas ni. Ya, betul. So apa nasihat saya ialah apabila melalui kawasan-kawasan pembinaan terutama lebuh raya bertingkat ni agar lebih berhati-hati dan cuba mengelakkan melalui laluan-laluan yang betul-betul di bawah pembinaan tersebutlah. Masuk jenis sini kalau ada 3 atau 4 laluan lane lah di situ dan maknanya mengelakkan daripada melalui laluan terus tu dengan melihat keadaan pembinaan masih lagi berjalan dan mengambil kiri. Dalam masa yang sama pemaju lebuh raya berkenaan itu perlu mengambil langkah-langkah keselamatan lebih awal. Mungkin telah mengadakan orang kata sedikit lencongan daripada melalui jalan lorong bawah, tetapi risiko lain ia akan menyesakkan jalan raya di waktu-waktu tempoh yang macam pagi awal nak bekerja, mungkin balik pada bertugas. Itu sajalah yang tu. Jadi saya rasa perlu bertanggungjawablah dan pihak-pihak berkuasa yang bertanggungjawab terhadap pemaju ini perlu mengambil tindakan tegas. Okey. Baik, Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Datuk Azizman alias Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman Kuala Lumpur. Yalah, perkara-perkara ini kadang-kadang di luar bidang kuasa beberapa pihak. Cuma kita boleh saling nasihat-menasihatkan dan kebertanggungjawaban kita dan kita barangkali sebagai pengguna jalan raya juga boleh melakukan sesuatu. Mengesyorkan kepada pihak yang terbabit berwajib ini berisiko. Kan? Jangan sampai ada insiden sebegini seumpama barulah kita nak mengambil langkah. Kita faham, kita bercakap tentang penyuraian trafik dan kelancaran trafik itu. Jadi laluan harus dibuka untuk berikan ruang untuk lebih banyak kenderaan lalu dan sebagainya. Cuma pada waktu tertentu, terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu ini, insiden begini boleh berlaku. Jadi kita ambil iktibar daripada situasi ini. Apa pun itu sedikit perkongsian dari Datuk Azizman alias berkaitan dengan perkara yang telah kita bangkitkan sebentar tadi. Akan banyak lagi perkongsian di Malaysia hari ini, terutamanya di bulan September ini. Barulah kita ingin sebenarnya memberikan sedikit pengetahuan berkaitan dengan apa itu vertigo. Betul. Kerana kadang-kadang kita rasa kita terkena gejala vertigo itu tapi kita sebenarnya tak tahu apa itu vertigo. Tapi kalau anda semua nak tahu lebih lanjut mengenai vertigo itu yang akan kami kongsikan sebentar lagi, kita berehat seketika kembali nanti di Malaysia hari ini.
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan pastinya seperti yang telah pun kita bawakan seperti tadi untuk kita bawakan. Ini September adalah bulan untuk kita mewarakan berkaitan dengan kesedaran vertigo. Dan saya pun sebenarnya sendiri baru saja mendalami berkenaan topik ini. Tapi sebelum itu, kalau nak tahu apa itu vertigo dan mungkin antara simptom dan jalan penyelesaiannya, kita saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan perkongsian vertigo. Loya, pening dan hilang keseimbangan tubuh badan. Itu antara tanda seseorang yang terkena serangan vertigo. Apakah itu vertigo? Masih ramai yang kurang faham penyakit ini. Vertigo adalah satu keadaan di mana pesakit itu akan berasa tidak stabil dan pening, seolah-olah berpusing atau rasa seperti sekelilingnya berputar. Ia dialami kira-kira 40% orang, sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka. Pelbagai faktor menyebabkan seseorang itu mengalami simptom ini. Antaranya terjadi disebabkan jangkitan virus pada telinga, masalah dalaman telinga atau kecederaan pada kepala. Menurut kajian University of California San Francisco Medical Center, wanita adalah golongan yang mempunyai risiko lebih tinggi berbanding lelaki dalam mengalami simptom ini. Walaupun simptom ini mungkin hanya berlaku selama beberapa hari atau jam, ia juga boleh berlarutan selama bertahun-tahun jika tidak diperiksa dan dirawat. Teruskan menonton Malaysia hari ini bersama Dr. Shasha Aziz untuk perkongsian lebih lanjut mengenai vertigo. Ya. Itu dia tadi sedikit perkongsian info mengenai vertigo dan Hanif, saya nak tanya kat awak. Ya, Awak silakan. pernah tak rasa tiba-tiba awak tengah duduk rasa berpusing-pusing, pening-pening? Pernah tak? Pernahlah rasa pusing-pusing, pening-pening tu. Tapi saya sendiri pun mungkin tidak pernah mengalami vertigo seperti berkatakan atau mungkin pernah mengalami tapi saya tak tahu. Betul. Marsila macam mana? Saya pun pernah alami pening-pening, pusing-pusing kepala macam tu. Tapi kita tak tahu itu vertigo ataupun migraine ataupun pening biasa. Jadi untuk bercerita mengenai lebih lanjut mengenai vertigo untuk anda yang mungkin nak tahu adakah pening yang kita alami itu vertigo atau tidak. Di studio hari ini kami bawakan Dr. Shasha Aziz, audiologis yang akan menerangkan kepada kita, memperincikan lebih mengenai apa itu vertigo. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Assalamualaikum. Good morning. Sihat ya? Alhamdulillah. Doktor, yang pertamanya besar sekali model yang dibawakan pada pagi ini. Mungkin penerangan. Tadi kita dah saksikan berkenaan dengan sedikit introduction lah apa itu vertigo. Tapi pemahaman yang lebih jelas, mudah kepada kami dan juga penonton, vertigo tu doktor. Okey. So, mula-mula sekali kita nak tahu apakah definisi vertigo kan? Ya. So, pertama sekali kita nak tahu adakah macam tadi soalan Masila tanya, betulkah kita ada vertigo? Adakah kita sakit kepala, migraine? So, yang penting sekali untuk vertigo, pertama sekali bilik tu kena orang tu kena rasa seperti sensasi bilik tu berpusing. Okey. Dia kena berpusing. Kalau diri dia yang berpusing, itu bukan vertigo. Okey. So mungkin dia ada masalah dengan blood pressure, some sort of like bloodwork. Maksudnya issues kita duduk saja tapi kita merasakan seperti berpusing. Betul, kita punya keliling kita berpusing. Okey. Itu betul-betul orang tu ada true vertigo, betul-betul vertigo lah. Maknanya bukan kita yang dekat kepala ni rasa berpusing, tapi keadaan sekeliling kita yang berpusing. Betul. So kita rasa macam kita tak tahu kita kat mana sekarang. Kita tak tahu where are we in space. So basically bilik tu berpusing, itu memang betul-betul vertigo lah. Dan setiap orang kata disease yang seseorang tu kena vertigo, sebab banyak jenis, banyak penyebab orang boleh dapat vertigo. Dia depends kepada berapa lama sensasi vertigo tu berlangsung. Ya. Ada yang saat, ada yang minit, ada yang jam, ada yang berhari. Saya suka sebab doktor ataupun istilahnya adalah sensasi berpusing, keadaan sensasi tu. Maksudnya di situ? Basically dia rasa lah, basically dia rasa like bilik tu berpusing. Tapi sebenarnya tak berpusing pun. Okey, hanya keadaan kita sahaja. Okey, kita juga ingin buka talian kepada penonton yang bersama dengan kita ataupun mungkin soalan di Facebook Live Malaysia TV3 berkaitan dengan vertigo ni, sebab semalam saya membuka persoalan ini di media sosial untuk pengetahuan ataupun perkongsian lebih jelas. Banyak sekali sampel yang diberikan ataupun keadaan yang diberikan. Ada yang mengatakan bahawa ianya berlanjutan hanya sekejap saja. Ada yang sampai 4-5 hari doktor. Betul. Keadaan ini berlanjutan. Exactly. Macam saya cakap tadi kan, setiap orang mungkin kena
keadaan kita berbeza dan juga setiap disease tu yang boleh kenakan seseorang tu kena vertigo pun berbeza. So macam saya cakap lah, yang membezakan ialah berapa lama kena vertigo tu lah. Tapi bila kita cakap pasal vertigo ni, sebenarnya kita ni in the end of the day, kita ni nak stabil kan. Kita nak ada badan kita nak stabil. Apa yang kita perlu ialah sistem visual system yang betul, vestibular system yang betul. Di sini saya buat telinga besar ni. Ni baru nak tunjuklah ni. So saya ambil macam kita buat dissection kan. Kita keluarkan inilah bahagian dalam telinga. So kita ada luar telinga, kita ada pertengahan telinga, kita ada dalam telinga. So dalam telinga kita ada organ pendengaran dan juga organ vestibular. So pentingnya vestibular system ni kena sihat. Dia kena orang kata semua fungsi dia mesti fully functional lah. Satu lagi kita kena ada proprioceptor yang betul, iaitu kita punya neck boleh menampung kepala kita dengan elok dan juga kaki kita semua sihat. So kalau badan kita sihat, vestibular system kita sihat, mata kita sihat, kita tak ada masalah keseimbangan badan. So kita kembali kepada vertigo. Masalah vertigo ni hanya berlaku kalau ada masalah dekat kita punya vestibular system. Okay. So kalau ada masalah vestibular system, that means dia punya interaksi dengan mata akan ada problem lah. Sebab dia ada reflex di situ dan juga ada reflex dia dekat kita punya badan. So basically masalah nak kena tu pun boleh kena dekat sarus paru bulat ataupun kita boleh kena dekat ada lagi dua lagi sistem dalam ni, otolis dan juga sakium dan juga boleh kena juga dekat nerve. So sebab tu kan kita punya apa yang symptoms orang kena berbeza. So depending kat mana masalah tu berlaku. Sebab tu dia yang berbeza. Betul. Dan kita ada pemanggil doktor Zainab daripada Kajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Selamat pagi, doktor. Saya nak tanya doktor, saya kena vertigo ni dah lebih kurang dalam 6-7 tahun dah lah. Berapa? 6-7 tahun? 6-7 tahun sebab sekarang saya umur pun dah 60. Jadi sekarang ni dia macam datang balik tu. Saya dah pergi macam-macam klinik, dah makan macam-macam ubat. Baru ni saya sampai jatuh tangga sebab dia pusing tu. Dia nampak semua bilik tu berpusing, lepas tu saya nak muntah, sampai tahap nak muntah. Bila saya bangun, saya rasa imbalance. Saya rasa macam tu huyung-hayang. Lepas tu, saya bangun, turun pada tangga. Saya jatuh di tangga tu, duduk sampai ke bawah tu. Lepas tu saya muntah. Saya muntah. Bila saya pergi klinik, doktor suruh saya berdiri tegak, rapatkan tangan. Lepas tu dia macam tak balance, dia macam goyang-goyang kan. Lepas tu dia bagi satu jenis ubat. Simetil, kalau tak salah saya. STEMITIL. Dan semakan ubat tu dia lagi pening tu. Lepas tu tahap saya muntah. Bila saya baring, dia rasa macam tak selesa. Macam, ya Allah, tak tahu macam mana nak cakap. Lepas tu bila saya duduk, dia pening tu. Dia pusing. Saya sampai tak tahu nak buat macam mana. Sampai saya tutup kepala saya dengan kain, dia rasa gelap tu baru saya hilang masa tu. Macam mana tu, doktor? Terima kasih. Baik, doktor jelas. Terima kasih banyak, Puan Zainab. Silakan, doktor. So basically, seperti biasa bila kami jumpa pesakit yang ada masalah vertigo, kita kena buat assessment dulu. Kat mana, macam saya cakap tadi, kita tak tahu kat mana betul-betul dia punya masalah vertigo ni. Kita ada juga masalah vertigo dari central. Mungkin orang tu ada tumor dan sebagainya. Itu pun boleh menjadi punca juga. Betul. Sebab kita, macam tadi saya cakap, kita kena ada 3 sistem yang berfungsi. Kita kena visual system kita bagus, vestibular system kita bagus dan juga proprioceptor kita bagus. Semua input ni akan bercakap dekat bahagian otak yang memang menjaga kita punya kestabilan. Di bahagian cerebellum. All those nuclei lah. So, bila ada masalah macam tumor ke apa di bahagian kepala tu, dan you boleh dapat central vertigo. Yang itu boleh lama. Nak baik pun lama. Dia boleh lama maksudnya? Dia punya sensasi vertigo tu boleh lama lah. 5-6 hari seminggu pun? Actually boleh bertahun-tahun, boleh dan selama-lamanya lah sebenarnya. Kalau tak buat apa-apalah. Sebab basically in the end of the day, bila kita kena apa-apa masalah vertigo ni, dia akan, kita punya otak ni dah kena reprogram balik. Sebab dia macam, apa jadi ni? Kenapa informasi mata tak sama dengan telinga? Kenapa masalah telinga tak sama dengan badan? So otak tu kita kena recalibrate balik. So kembali kepada soalan Puan Zainab tadi, first kita kena buat assessment dulu kat mana masalah dia sebenar. So selalunya kalau kita dah dapat tahu apa masalah dia, kita akan terus buat rehabilitasi. So kita ada vestibular rehabilitation therapy. Memang selalunya kita kalau jumpa pakar ENT, pakar neurologist, mungkin dia akan bagi Stemetil ataupun Bitasec, iaitu ubat untuk orang kata meredakan rasa vertigo tu. Tetapi kalau betul-betul nak baik
kita kena buat vestibular rehabilitation therapy. Okey. Kita kena buat terapi di mana otak kita ni kena orang kata calibrate balik. Nak tahu kat mana problem dia supaya dia belajar balik untuk stabilkan badan kita supaya mata kita ni selalunya orang kena vertigo ni dia akan ada mata dia macam bergerak-gerak laju namanya nystagmus. Okey. So itu semua kita nak kena betulkan balik supaya dia boleh dapat dapat balik kestabilan di manakah kita di dunia ni. Selalunya macam kita kalau you tengok satu dot ni, you keluarkan tangan you. Okey. Kalau you gerak, you boleh ikut dengan tenang. Okey. Patient yang ada masalah vertigo ni, bila benda berlalu dengan laju, dia akan pening. Dia akan rasa macam mabuk, dia rasa macam loya sebab otak dia belum lagi boleh, orang kata dia tak recalibrate the brain lagi supaya dia boleh tahu, oh, benda ni bergerak, I gerak kepala I, memang benda ni berhenti. Gerak kepala. That means Masila cuba buat sebab Masila pening tak? Tak. Tak pening. Okey. Okey. So untuk Puan Zainab, saya sarankan untuk teruskan kalau boleh buat ujian vertigo dan juga seterusnya buat vestibular rehabilitation therapy. Tapi itu kalau betul kita ada masalah vertigo dan juga masalah vertigo dia adalah daripada peripheral ataupun even kalau central pun kita boleh lagi rehabilitasi, cuma duration dia lama sikit. Agak panjang dan sedikit berbeza lah metodnya. Okey. Maknanya kita perlu melakukan pemeriksaan lah untuk mengetahui vertigo kita itu. Yes. Yang penting assess dulu ya. Kita ada lagi seorang pemanggil dari Kota Damansara. Kota Damansara kali ini, Puan Hayani. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan silakan. Saya Hayani daripada Kota Damansara. Ya. Saya mengalami vertigo ni dah setahun lebih. Okey. Mula-mula saya pening, saya tumbang pening, tak boleh bangun. Saya masuk ward dalam seminggu macam tu. Lepas tu saya sekarang ni refer dekat Dr. Sungai Buloh. Okey. Dah macam dah setahun dah, tapi memang tak ada ubat ke macam mana vertigo ni? Puan Lagi satu, menjalani saya nak fisioterapi tak? Ada buat saya terapi dah buat dah. Okey. Terapi dah buat. Sekarang ni dekat rumah pun doktor sarankan sebab terapi hari-hari lah kan. Tapi macam sekarang ni dah kepala dah jadi sakit dah jadinya. Okey. I see. Tahu tak apakah diagnosis yang diberi? Tahu tak kenapa kenanya vertigo tu? Puncanya di mana Puan, tahu tak? Puncanya tak tahulah sebab tiba-tiba je saya tumbang, saya pening. Saya pening, saya bangun tak boleh nak duduk. Macam tu. Hasil dari pemeriksaan sekarang doktor, doktor boleh tahu tak puncanya telinga ke kepala? Dia kata memang daripada cahaya telinga tu dia kata dah keluar. Jadi persimbangan badan tu tak stabil dia kata. Persimbangan. Okey, baik. Puan itu saja? Jadi saya nak tanya, dia boleh efek ke macam ke barah otak ke, itu yang saya takutlah. Faham. Macam tu. Okey. Sebab saya sakit kepala tau. Bila saya baring, berpusing, nak bangun pun dia berpusing. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Hayani. Ya. Okey, terima kasih ya. Thank you. Okey. Assalamualaikum. So, salam. So basically macam sama juga macam tadi dengan Puan Zainab. Kalau boleh kita kena assess dulu betul-betul. Seterusnya kita buat rehabilitasi. Macam tadi Puan Hayani. Basically bagus lah tu dah buat rehabilitasi di rumah. Tapi kalau boleh datang balik buat ujian balik. Okey. Sebab kadang-kadang macam ni. Ada juga kadang-kadang cases di mana first kali dia kena BPPV ataupun benign paroxysmal positional vertigo di mana stones tadi kalau nampak dalam video tadi ada di mana ada stones tu terkeluar. Stones tu, kalau masalah stones tu ya, kalau dia punya masalah dekat kita punya bahagian kat sini ada apa orang kata stones tu, calcium carbonate tu dia boleh terkeluar masuk ke dalam kita punya salur separuh bulat. Kalau macam ni makan ubat apa pun dia takkan baik sebab dia masalah mekanikal. So kita kenalah maneuver dia. So untuk pakar audiologist ataupun ENT ataupun fisioterapis yang dah tahu macam mana nak buat, dia boleh masukkan balik stones ni ke dalam rumah dia. Sebab tu pentingnya diagnosis tadi tu. Ya betul. Kalau boleh sebaik-baiknya dapatkan ujian yang betul. Kalau macam kami memang kita buat ujian betul-betul lah. Kita buat vestibular head impulse test, kita akan buat proper head maneuver, nak tengok betul ke ada terkeluar stones tu. Lepas tu kadang-kadang mungkin dah baik dekat dah masukkan stones tu dah baik. Tapi orang kata the first damage has done. So that means otak tu masih lagi kita kena betulkan. Maksudnya kita kena bagi tahu kat mana fokus kita selepas ni. So kalau let's say masalah dia sebelah kiri, kita kena fokus sebelah kanan. So kita kena ajar otak kita untuk fokus sebelah kanan. So lepas dah betulkan ini, kita kena buat rehabilitasi vestibular rehabilitation therapy pula. So sebaik-baiknya kalau boleh kita dah test tu, dah buat ujian kat rumah,
datang balik, cek balik. Ya. Okey, itu Doktor, mungkin sebentar lagi akan kita pendengarkan ada seorang individu yang sudi untuk berkongsi berkaitan dengan pengalaman secara peribadi dengan serangan vertigo ini. Tapi mungkin kita nak tahulah doktor, tadi untuk menjawab sekali dengan persoalan dari Puan Hayani tadi, impaknya sekiranya ianya dibiarkan berlanjutan sepanjang kehidupan ini, sebab kadang-kadang ada yang terkena hanya mild, moderate saja, tidak terlalu serius, tapi dibiarkan saja. Betul. Apa impak kepada kesihatan kita? Okey, so kebanyakan cases yang saya jumpa definitely psychological issues lah, di mana kita tak tahu kita kat mana in space kan. Kita akan takut nak keluar. Kita takut nak drive, kita takut nak pergi kerja. Kadang-kadang cases macam ni susah kita nak buat kerja, nak pandang laptop ataupun membaca buku pun susah. Sebab dia tak boleh nak fokus kepada apa yang dia baca. So, buat aktiviti itu membuatkan mereka lagi pening. Maka, mungkin dia akan kehilangan kerja. Dia mungkin akan berhenti bekerja ataupun dia akan tak nak buat apa-apalah. Duduk kat rumah, baring. Sebenarnya macam itu antara yang paling common kita jumpa. Psychological issues, dan mungkin dia rasa diri dia tak boleh berfungsi. Sebabnya dia tak tahu macam mana nak buat ni. Tak boleh nak jalan, takut jatuh. Macam tadi kita Puan Zainab yang cakap dia jatuh kan. Jatuh bawah. Sebenarnya dalam vertigo ni paling kita risau sekali ialah jatuh. Simptom vertigo ni dia tidak membawa maut. Tapi bila jatuh tu yang kita takut. Itu yang boleh menyebabkan kecederaan Betul. lain. Dan mungkin nak tanya sikitlah, kalau contohnya ketika kita sedang memandu, saya memandu tiba-tiba diserang vertigo, apa yang perlu saya lakukan? Kalau saya sarankan, kalau dia macam first time kena, kalau dia rasa siapa-siapa pun lah rasa macam like something's not right, you berhenti kat tepi. Sebab kita tak tahu berapa lama pusing tu akan berlalu, dan kita tak tahu macam mana, kita takut macam tadi juga saya dah cakap, kadang-kadang bila kereta lalu tu pun akan buatkan kita lagi pening dan lagi berpusing. So itu namanya visual vertigo. So kita takut kalau boleh macam tadi Masila tanya apa nak buat kan, kalau boleh kita park tepi, rehat, kata biar benda itu berlalu. Jangan takut, biar benda itu berlalu, pegang sesuatu. Pegang sesuatu. Rasa yang you ni sebenarnya masih lagi dalam kereta tu. Ataupun kalau berlakunya di atas katil, pegang sesuatu. So you tahu yang Kita macam tahu kita kat mana? kita tahu kita kat mana. Baik, itu satu pesan yang sangat menarik. Okay, doktor, kita simpan doktor dulu sebab kita ada satu perkongsian, sebab mungkin kita boleh dapatkan input dari doktor juga selepas perkongsian ini. Ini seorang pelajar di Universiti Bristol di England dan ingin sudi berkongsi pengalaman berkenaan dengan antara yang kerap terkena serangan vertigo ni lah. Katanya setahun sekali pasti akan ada serangan ini. Jadi mungkin kita terus bersama dengan secara panggilan video Nurul Hidayah Amir. Assalamualaikum. Selamat malam di sana mungkin. Ya, selamat malam. Satu pagi di sini. Waalaikumsalam. Ya. Hidayah, mungkin terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin pengalaman kami membincangkan berkenaan dengan vertigo. Mungkin anda mempunyai pengalaman sendiri berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Silakan. Betul. Memang Assalamualaikum, Doktor. Saya sendiri pernah mengalami gejala vertigo ni. Boleh kata setiap tahun sekali lah, at least. Mula-mula saya rasa sekitar tahun 2017, tapi saya tak pasti waktu itu adalah vertigo. So the first episode tu, after that saya look up lah. That one masa tu rasa pening dan lawyer. Lepas tu I have no choice, saya baring, dan the next morning tu macam okey, terus okey. So kali kedua berlaku adalah awal tahun 2018. Waktu tu 2 Januari tak silap saya. Dan kebetulan waktu itu berlaku, suami saya tak ada lah. Dan saya cuma berdua dengan anak saya. Dan kebetulan juga waktu itu, ibu saya dari Kuala Lumpur datang melawat lah. Jadi bila waktu itu memang pening yang sangat-sangat pening. Memang rasa berpusing. Terasa sangat berpusing dan saya tak boleh dokong anak saya waktu itu. Dan jadi saya takut jatuh. So saya terpaksa minta bantuan ibu saya untuk bawa saya pergi ke klinik. Kebetulan dia ada waktu itu, jadi saya rasa saya sangat bertuah lah. So bawa saya pergi ke klinik. Terus sebab saya yakin bila kita ada simptom, lebih elok kita terus pergi ke klinik supaya doktor boleh figure out lebih cepat lah. Sebab ada something wrong dengan saya ke apa ke kan. Jadi bila itu adalah episod yang pertama, jadi doktor cuma roll out mungkin saya terlalu penat. Dan dia bagi saya ubat, ada ubat yang buang angin, tahan pening tu saya pun tak ingat dah. Tapi saya ingat adalah ubat pening kepala lah. Kemudian saya balik, saya rehat. Pukul 2 petang macam tu, sekitar 2 petang tu saya dah mula okey. Saya tidur, saya bed rest.
Saya memang tak buat apa-apa. Saya terpaksa minta bantuan ibu saya untuk tolong handle anak saya waktu itu 2 tahun lah. Ya. Hidayah, mungkin hasil dari pertemuan dengan doktor dah didiagnose ke berkaitan dengan mungkin antara puncanya atau apa sebab berlakunya vertigo terhadap anda ni? Tak ada. Waktu itu mungkin doktor assume that was the first episode lah. The first episode yang previous tu saya tak pasti itu vertigo dan saya tidak mendapatkan rawatan pada waktu itu. So kiranya doktor assume yang that one is the first episode lah. So, bila dia kata first episode, dia cakap kalau berlaku lagi then kena cepat pergi jumpa dapatkan rawatan doktor. Mungkin lepas boleh rule out lah what exactly is happening. Ingat tak berapa lama vertigo tu berlangsung? Berapa lama sensasi tu? Saya biasanya saya akan mula rasa waktu malam sebelum tidur. Saya mula dah rasa spinning kan. Lepas tu saya akan terus macam okay, take a break, tutup laptop, saya tidur. Saya memang cuba tidur. Lepas tu the next morning kalau saya rasa okey, dia okey lah. Tapi biasanya the next morning saya tak okey. So saya akan ambil masa sampai pukul tengah hari macam tu. But the latest episode was last year, tahun 2019, sekitar Oktober tak silap saya. That was, itu yang paling lama lah saya kena. Waktu itu, malam tu saya dah mula rasa. Masa tu saya berdua sahaja dengan anak saya. Husband saya kerja. Husband saya memang kerja. Kami memang PJJ lah. So, the next morning tu saya masih pening lagi. Kebetulan husband saya akan balik. Hari itu adalah hari Sabtu. Husband saya akan balik separuh hari. Okey. So saya dengan anak saya bertahan dengan anak saya daripada pagi sampai pukul 12. Saya cuba jalan. Bila saya turun tangga dari bilik, saya tak dokong dia. Saya pegang tangga, saya suruh dia jalan sendiri. Saya cuba masak dan sebagainya lah. Tapi bila dia terlalu pening, saya pun tak sedar, saya tertidur. Tertidur, tapi saya cuba bangun. Tengok dia, saya takut dia main merapu-rapu kan. Tiba-tiba kat kitchen ke, dalam bilik air ke kan. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih Hidayah kerana berkongsi kepada kami mengenai pengalaman vertigo ini. Jadi itu doktor. Okey. So sebenarnya tadi banyak, kalau tadi rasa macam nak terus sesi yang nak tanya terus. Betul. Terus nak buat sesi lah tapi tak apa. Mungkin secara ringkas ni untuk. So basically bila apa yang saya dengar tadi, kita again saya nak tahu berapa lama. Kalau let's say dia saat sahaja kita tahu dia mungkin BPPV, tapi bunyinya sampai esok pagi. So soalan saya seterusnya nak tahu, adakah datangnya masalah pendengaran? Ada tak masalah pendengaran? Ada tak rasa telinga tu penuh? Dan ada tak bunyi berdesing? Ini semasa kita diserang vertigo. Masa kita kena serang vertigo tu. Kalau kita ada empat-empat ni, iaitu masalah pendengaran, vertigo, oral fullness, iaitu rasa telinga penuh dan juga bunyi berdesing. Empat yang tu. So dia mungkin ada satu lagi isu namanya Meniere's disease. Kalau tak ada empat-empat ni, bukan Meniere's disease. Apa namanya tu? Meniere's disease. Meniere's disease ni adalah juga masalah struktur. Okey. So di mana rehabilitasi sahaja tak cukup, kena ada ubat jugalah. Mesti berjumpa dengan pakar ENT. Lepas tu basically proses ni mengambil masa 10 tahun. Oh, lama. Selalunya kalau kita punya parents ada vertigo, ada masalah Meniere's disease, kita sendiri kena macam berjaga-jagalah, mungkin kita boleh kena. Oh, dia boleh menyebabkan keturunan? Ya, betul. Basically, masa saya cakap, vestibular disorder ataupun vertigo, tak tahu, kita ada macam-macam jenis boleh, macam jenis isu boleh kena kan, from that kan. So basically, antara benda yang kita boleh buat ialah, kalau boleh kurangkan makan salt, kurangkan caffeine. Kurangkan garam, caffeine. Ya. Pemakanan, cara hidup juga. Of course, semua benda penting. Okey. So, doktor, sekejap, maafkan saya. Kita ada kurang dari 5 minit. Saya sangat teringin nak tahu jawapan kepada soalan ini. Okey, macam tadi Nurul Hidayah dan juga beberapa pemanggil kita dah mengalami dan dia pun sendiri macam dah menjangka setahun sekali akan ada. Apa sebenarnya yang kita ni di rumah untuk pemahaman secara umum lah yang boleh dilakukan untuk bersedia dengan keadaan sebegini? Masa cakap tadi, vertigo ni boleh kena beberapa jenis sebab kan. So mungkin kena infection, infection dekat kita punya nerve, ataupun kita mungkin ada trauma, accident, ataupun kita ada orang terpukul kita belakang, terkeluar stones tu. So benda tu boleh berlaku. Oh, boleh sebab macam tu pun boleh. Boleh sebab dia macam-macam penyebab tu banyak kan. Tapi yang paling common tu macam tadi dalam video kita cakap tadi, at least sekali langsung hidup boleh kena. Itu adalah BPPV lah, stones tu terkeluar. So jangan risau kalau
berlaku benda tu, especially kalau kita tengah tidur kan, jangan risau pegang sesuatu. Kalau boleh bau something yang strong seperti peppermint ataupun ginger, benda tu boleh membuatkan otak kita tak fokus kepada benda yang berpusing tu. Dia boleh fokus kepada deria bau. Maknanya dia mengalihkan kita punya fokus kita. Sebab yang orang kata, orang tak tahu. Normally orang takut, adakah aku ada tumor? Adakah aku what is wrong with me, you know? So untuk yang menonton hari ini, harap-harap anda dapat kalau benda ni berlaku, jangan risau pegang sesuatu. Macam cakap pegang sesuatu, boleh bau something strong, ataupun pegang ais, atau minta orang picit kita kuat-kuat. Alihkan kita punya fokus. Maknanya kalau contohnya lah, saya tengah duduk dengan Hanif, Hanif terkena dan dia bagi tahu saya dia berpusing-pusing, kepala pening. Saya perlu memberi sesuatu untuk dia pegang? Kalau boleh picit dia punya bahu tu kuat-kuat supaya dia tak fokus kepada vestibular disorder tu ataupun vertigo tu. Okey, masa cakaplah kalau ada minyak cakap, bagi minyak cakap. Bagi supaya dia teknik mengalih perempuan ni lah. Kita kata substitution method. So rehabilitasi ni ada banyak jenis. So antaranya substitution pun orang kata boleh bantu juga. Tapi itu kalau kita kat rumah lah. Tapi seterusnya lagi cepat kita jumpa pakar audiologis ataupun ENT yang tahu macam mana nak deal dengan vertigo, lagi cepat kita baik. Lagi lama kita tunggu dan tangguh, kita takut kita ada psychological issues, kita takut otak tu lagi lambat dia nak pulih. Fokus kembali. Untuk kembali calibrate balik otak kita supaya kita boleh orang kata dapat balik kualiti hidup yang baik lah. Jadi doktor, nak tanyalah yang terakhir lah. Kalau kita terkena vertigo, kita tak sempat mendapatkan rawatan dan sebagainya. Adakah selamat kalau kita makan paracetamol? Okey, paracetamol kan yang tadi untuk orang kata kalau kita demam ke apa, kita untuk rebahkan kan. So of course sometimes for saya ni ENT, saya bukan ENT untuk cakap pasal ubat lah, tapi untuk saya selalunya kalau benda tu mungkin penyebab dia adalah demam, dan okey nak makan paracetamol. Tapi masa saya cakap tadi, kalau vertigo macam saya cakap, pegang, tenang dulu. bau, biar dia habis tenang. dulu. Tenangkan dulu. Dan of course lepas tu kita cepat-cepatlah cari mana kita nak pergi untuk buat rehabilitasi atau untuk buat diagnostik dan juga untuk rehabilitasi. Kenapa Mas Sila cerita mengenai pengalaman peribadi? Betul, kan? sure. Dr. Syazah, terima kasih banyak kerana bersama kami. Sangat bernas perkongsian ini, sangat membuka mata juga dengan modelnya di depan. Mungkin kita akan bawakan lagi. InsyaAllah. Sekiranya ada berkenaan dengan topik sebegini. Okey, kita ingin bersama dengan Eli Iskandar untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih Doktor sudi bersama kami. Dan sebelum kita berehat seketika, ada perkongsian perkhabaran duka yang ingin kami maklumkan kepada anda. Mantan Menteri Besar Terengganu Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad meninggal dunia pada jam 6.20 pagi tadi di Prince Court Medical Center Kuala Lumpur, dikhabarkan akibat komplikasi jantung. Dan berita duka itu dimaklumkan oleh anaknya Wan Abdul Hakim melalui hantaran Facebook miliknya. Dan Wan Abdul Hakim turut memberitahu jenazah almarhum ayahanda akan disembahyangkan di Masjid Bukit Jerutung selepas solat Zuhur nanti dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam Selangor. Dan untuk makluman semua, Allahyarham Tan Sri Wan Mokhtar berusia 88 tahun ketika menghembuskan nafas yang terakhir, berasal dari Kuala Terengganu dan berkhidmat sebagai Menteri Besar Terengganu paling lama, iaitu selama 25 tahun dari 1974 sehingga 1999. Jadi Kabineh Malaysia hari ini menyampaikan salam takziah buat kerabat keluarga Allahyarham atas pemergian insan yang tercinta dan semoga Allah mencuci rahmat ke atas roh Allahyarham dan tempatkannya dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh. Al-Fatihah. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita nak bersama dengan tetamu berikutnya menceritakan tentang salah satu cara untuk menghilangkan ketegangan, stres, tekanan kerja dan sebagainya dengan mewujudkan bau-bauan yang menenangkan di rumah, aromaterapi. Jadi hari ini unik sikit sebab boleh dikatakan barang-barang di dapur tu boleh diolah-olah kemudian menjadi secantik ini dan memberikan ketenangan. Kan mestilah kan? Betul. Dan untuk bercerita mengenai apa yang ada depan mata kita ni, okey, bersama kita hari ini adalah Encik Fauzi Abdul Majid, pengusaha potpurri. Okey, tak perlu nak cakap banyaklah sebab saya rasa semua orang, ramai orang tahu apa itu potpurri. Kan cuma kita nak tahu bahan-bahan apa yang boleh digunakan. Selalunya orang pakai bunga-bunga. Ya, dan orang beli di luar kan? Betul? Ya, jadi kita tanya tuan punya
pemilik perkakasan ini. Assalamualaikum Cik Fauzi. Waalaikumsalam. Khabar? Baik, alhamdulillah. Ini semua di rumah, di dapur boleh diperlukan? Konsep saya apa yang ada di sekeliling kita, di laman, di rumah, di dapur, lebih kepada recycle. Okey, baik, diguna semula. So untuk goyang pula. Okey, so untuk pagi ni kita akan berkongsi dengan Malaysia hari ini macam mana kita buat deko. Deko daripada bahan-bahan yang ada di dapur sebagai reparatus jadikan hiasan potpuri. Oh, sebab selalunya saya tengok orang letak dalam uncang. Uncang kan? Untuk pagi ni yang kita dia macam masak lah. Betul. Ada bahan-bahannya ya. Ada bahan-bahan dia sendiri. Dia ada masak. Yang paling banyak kita guna cawan. So untuk ni kita masukkan tisu ataupun surat khabar ke dalam ni, kita masukkan gam dulu. So banyak fungsi cawan yang tak guna lama kat rumah tu. So kita gunakan balik, kita masukkan tisu sepadat. Kalau boleh sepadat ni, setinggi ni. Okey. Itu tisu ni tisu tandas lah. Tisu yang paling murah, banyak tisu. Tisu nipis-nipis lah. Tisu nipis. Dengan kos yang paling murah. So kat sini kita guna bahan yang ada sekitaran. Ini pokoknya kita tanam di landscape banyak. Ini pokok apa ni? Ini kita panggil buah pompon ataupun apple Malaysia. Jangan hijau macam apple. Okey. So bila kita dah letak benda ni, kita letak gam. So kita letak. Ini daripada kelopak bunga heliconia. Okey. Banyak orang tanam landscape jadikan hiasan taman. So kita ambil balik kelopak tu, kita cantumkan. Maknanya ni bukan beli siap lah, ni memang ini buat sendiri. Buat sendiri. Dan dikeringkan. Cik Fauzi, saya nak tanya. Kalau orang katalah nak buat potpuri daripada bahan, tak kisahlah rempah ratus ke, bunga-bunga dan sebagainya. Kita boleh terus keringkan bawah cahaya matahari ke ataupun dia ada cara-cara tertentu? Okey, menarik soalannya. Okey, untuk sebab kita nak pasarkan ataupun kita nak jual, kita nak tahan lama, kita ada proses ubat, chemical kan. So bahan yang paling senang sekali yang ada di rumah, ada di dapur adalah klorok, Eli. Peluntur. Guna je klorok. Teknik dia rendam klorok dalam 1 hari ataupun 1 hari lebih. So bilas macam kita bilas kita rendam untuk kain pakaian. Cuma kita tak boleh nak perah lah. Ini selepas dikeringkan Setelah dikeringkan. Keringkan dulu kemudian dibilas dengan peluntur. Bilas peluntur. Jadi aromanya dah hilang lah ataupun ada... Aroma dah hilang. So untuk kita bangkitkan balik aroma dan kenakan balik dengan konsep aroma tu, kita guna kayu manis, bunga pelaga, rempah ratus beginilah. limau purut. Untuk kita jadikan hiasan kat situ. So dekat sini kita ada aroma sendiri. Aroma daripada kayu manis. So kita boleh masuk kat sini. Boleh sapu kat sini. Maknanya boleh saya buka? Boleh. Maknanya bukan bergantung sepenuhnya kepada aroma asal lah. Ini kalau macam dah kurang bau dah. Bising orang rumah dapur banyak habis. Barang habis ni. Kulit kayu manis dia. Untuk buat aroma ni boleh. Kita boleh buat sendiri dengan kita proses masak dengan minyak zaitun. Okey, menarik. Selalunya satu sebegini berapa lama disiapkan? Okey, untuk yang macam saya bawa tu ada yang masa 30 minit, 1 jam ataupun 2 jam, ada yang 1 hari. Ini adalah susunan. Ya, susunan buah pelaga. Buah pelaga. La ilaha illallah. Semua reparatus saya bermain saya dengan kreativiti. Mari. Tengok ni. Tengok ni. Oh, tengok semua. Cantik. Cantiklah. Maknanya dalam tu yang kulit kayu manis ke macam mana? Ini susunan buah pelaga saja. Buah pelaga dengan bunga lawan. Ada macam lada hitam pun ada ni. Bukan? Semua reparatus saya berinspirasi dengan reparatus. Ini letak dalam periuk ni boleh masak lauk terus. Cik Fauzi orang mana, Cik Fauzi? Saya asal Kelantan. Betul, Lenggok tu ada. Lenggok Kelantan ada kan? Ada. Orang Kelantan banyak makan gulai. Kreatif. Jadi, ini boleh dikatakan rumit lah untuk dihasilkan. Dia tak rumit. Okey, sebab sebenarnya saya dah lama dalam bidang ni, dah hampir 15 tahun lebih. Untuk sesiapa yang berminat dengan kreativiti kita orang, kita memang beri kelas percuma.
Oh wow. Kita beri kelas pencuma untuk orang yang tak mampu, untuk orang yang berminat, untuk student. So, boleh pergi ke kita punya Facebook, apa art ataupun apa KL. Kita akan berkongsi dan kita akan tolong macam mana untuk suri rumah. Ya. Selalu ada tahlil, marhaban. So buat sendiri. Menjimatkan dan kita geng-geng juga rumah kan. Orang kata makcik-makcik bawang. Makcik-makcik bawah. macam-macam bawang bolehlah Dah buat benda yang bermanfaat. Ya, sebab benda tu ada di rumah. Betul. Ada di rumah. Dan kita juga boleh jana pendapatan dan siap-siap cantik-cantik tu kita boleh jual. Betul. InsyaAllah Ni Cik boleh Fauzi jual ke? Saya ada jual. Saya ada hantar ke Singapura. Ya, Jauh. Selalunya berapa harga sekitar kalau macam kecil comel macam tu? dia berbeza. Ada yang ikut tempahan. Yang macam ni saya jual dalam 100. Ini 100 Dia daripada harga RM5 sampai ke 100 lebih. Tengok bergantung saiz. kepada bahan-bahan ke saiz juga. Okey. Saiz dan juga tema. Mungkin tema tu mungkin dia nak masukkan something yang elegan. Okey. Cik Fauzi, Cop, ni warna berbeza-beza ni, pewarna ni macam mana? Pewarna ada warna sendiri. Okey. Dia ada warna sendiri. Maksudnya lebih kurang macam warna batik. Tapi dia untuk bunga kering. Baik, okey. Baik. Selalunya Cik Fauzi lebih gemarkan menggunakan rempah ratus ataupun bunga-bunga? Tak, saya bermula dengan lukisan. Saya pelukis. So saya buat batik dan saya buat craft. Sebab saya fikir apa yang Tuhan beri kepada saya, maksudnya sumber pertanian, ada yang kita makan, ada yang kita terbiar macam tu. Daripada terbiar tu saya rasa Tuhan tak jadikan benda tu sia-sia. Dia ada unsur, mungkin untuk saya bidang kreativiti. Mungkin sebenarnya ada perubatan, ada pakaian kita pun daripada sumber alam. Jadi saya rasa macam daripada bakar, why not kita createkan benda tu, kita hargai balik. Okey. Baju Cik Fauzi pelukis batik juga. Ya, Itu yang bajunya ada macam ada tulisan Jawi. Cantingan-cantingan tulisan Jawi. Berseni. Dan selalunya satu potpourri ni berapa lama kita boleh guna? Berapa lama tahan perlu tukar-tukar? Kalau dalam ruang yang ruang bilik, dia masih lagi dalam seminggu. Nanti kita boleh top up dengan aroma sendiri. So kita top up je kat sini. Maknanya kita cuma perlu tambah minyak aroma terapi ni sajalah. Okey. Kita hanya perlu tambah je. Dan kenapa hanya di situ saja bukan di sekeliling? Sebab buah ni dia ada unsur macam gabus yang menyerap dan mengeluarkan balik. Dia macam juga dengan pinan. Sebab dia ada sabuk yang tebal. Baik, okey. Maknanya pemilihan barang-barang tu bukan sekadar kita suka boleh pilih letak saja, ada sebab kenapa letak. Ya. Okey. Sebab tu saya banyak beri idea dan mengajar. Saya banyak mengajar. Sebenarnya saya banyak mengajar daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak sampai ke Singapura. Dan saya banyak beri idea kepada seluruh rumah. Idea kepada seluruh rumah macam mana nak jadikan kreativiti itu yang menyeronokkan. Betul, sebab bukan kos yang tinggi. Betul, kerana kadang-kadang barang macam ni kan, macam kulit kayu manis ni, kadang-kadang kalau kita duduk letak dekat rumah sahaja, lama-lama benda ni bukan kita pakai hari-hari. Bertahun-tahun kita boleh. Lepas tu lepas setahun kita tengok kulit kayu manis ni jadi takut boleh masak ke? Tak boleh sebab colour dia dah berubah dah. Jadi tak nak membazir, kita boleh buat. Dimanfaatkan. Okey. Untuk yang tak tahu sangat apa nak buat macam mana kayu manis, kalau kayu manis ni banyak, saya bagi dia. So susun balik. Okey. Susun. So ikat dalam 2-3 bandar, letak je. Nanti letak je pewangi. Maknanya dia mempunyai keupayaan menyerap jugalah. Ya. Kayu manis ni benda yang ada aroma, dia mampu memberi mengeluarkan aroma tu balik. Ya, okey. Baik. Kalau kita amati yang ni lah, yang ni sangat memujakan saya lah. Saya tengok nampak macam Iskandar cukup suka. Tak, sebab saya kagum dengan susunan yang begitu teliti. Ini bukan main campak, main longgok macam saja. Ini macam susun satu-satu ni. Ya, dia sama yang tu. Sama itu, cuma itu yang loose yang kita boleh alih-alih lah. Boleh angkat alih. Yang itu berapa lama masa? Boleh angkat begini punya. Dia satu konsep yang santai. Satu konsep yang santai yang boleh jadikan. Kita selalu tengok berbola rotan. So
dari situ saya dapat idea mengapa saya tak buat Harapan 400 sebagai bola. Dia lagi dekat dengan kita punya minda, pengetahuan, dengan kita punya kehidupan. So saya gunakan Harapan 400 sebagai bola yang untuk hias atas meja. Dan dia boleh juga memberi ketenangan dengan bau ni. Ini guna shellac ke apa? Macam berkilat? Dia ada pemati warna dia. Dia macam spray. Oh, pemati warna. Tapi tak kacau bau lah? Tak kacau bau. Okey, itu dia. Wan, Baunya pun sedap juga. bau apa tu? Bau-bau yang menenangkan. Kena letak di studio ni kan? Ini sesuai dengan topik kita baru tadi kita cakap Itulah pasal dia kan? vertigo kan. Vertigo tadi, Kalau ya. ada masalah-masalah tu sesuai kalau kita letakkan potpourri ni dalam bilik, dekat office dan sebagainya kan. Betul-betul. Boleh untuk siapa yang berminat untuk belajar secara percuma, memang kita ala-alukan, boleh pergi ke kita punya Facebook, Apa Art ataupun Art, APA ART atau APA KL. Apa KL dengan Apa Art. Itu memang kita beri idea. Okey. Ada video tutorial ke ada buat juga? InsyaAllah kita ada. Dalam Facebook tu adalah yang kita... Ini dia ada di Instagram, boleh follow. Saya ada hasil-hasil seni lain juga. Cik Fauzi buat video tutorial ni guna dialek Kelantan. Mesti ramai yang pengikut. Cik Fauzi. Mesti ramai yang tengok. Satu idea yang bagus. Betul. Sekadar cadangan. Sampai buat, sampai cakap. Sebab tim saya ada dari Kelantan, ada dari Negeri Sembilan, ada daripada Johor. Jadi kita gabungkan semua dialek tu. Menarik kan? Orang setiap negeri pasti akan tertarik dengan dialek masing-masing. View pun mesti tinggi. Paling mahal sekali dijual berapa? Okey, paling mahal sekali. Sebenarnya setiap PM yang daripada Tuan Mahathir sampai ke Modi Yassin, memang semua dah ada satu. Dah ada beli untuk galeri masing-masing. Wow. Sebab saya punya konsep bunga tinggi. Sebenarnya tinggi daripada saya. Ni. Ya, ini bunga saya tinggi ni. Oh, itu dia. Oh, macam okey. Kalau yang sebegitu selalunya disiapkan seorang atau Saya ramai yang terlibat? tim 3 orang. Ni buku Buku saya. Dijual ataupun? Dijual dan siapa yang datang untuk belajar memang kita bagi buku. Okey, bagusnya. Pastilah saya rasa awak boleh Boleh sebab kadang-kadang saya ada banyak masa terluang. Sangat kan? Duduk rumah, boleh keringkan, boleh buat macam ni, lepas tu saya jual. Okay? Boleh. Okey, itu dia. Terima kasih banyak Encik Fauzi kerana berkongsi kepada kami cara-cara membuatnya, berkenaan potpourri dan sebagainya. Jadi kepada anda mungkin seluruh rumah yang tak ada idea nak jual apa, nak buat apa, mungkin ini sebagai salah satu orang kata idea yang boleh anda lakukan untuk bukan sahaja untuk mengisi masa lapang tapi juga boleh menjana pendapatan. Macam suami pun balik tenang ya kan. Wangi rumah. Rumah terapi kan. Terima kasih Cik Fauzi ya. Sama, terima kasih juga menjemput saya. Terima kasih. Kita berehat seketika selepas ini bersama dengan artis hip hop. Kita ada Hilmi dan juga Karmal. Apa cerita selepas ini MHI. It's Hilmi. Do you feel me? It's Hilmi. Yeah. Do you feel me? That's right. Come on. Shout out to MHI. Hey, kalau dulu korang buat tak kenal je, sekarang semua salute aku macam sarjan. Mulut tak habis-habis tak sebut nama. Buat apa pun semua orang tanya. Apa cerita? 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 Hey. Apa cerita? Apa That's right. cerita? Apa cerita boleh tahan Korang sembang, nak mengata tengok sikit orang belakang. Cerita panas memang lead macam saunawan. Dulu tak nak kawan tapi now aku tawan. Maku data baru dah kena shit. Makan fries, minum cola itu shock. Dapat gaji cucuk duit memang masyur. Nampak markah gegar pula rasa tular rusuh. Dulu buat tak kenal, jumpa sebelah nak acah tebal. Sorry tak angkat call, aku busy sebab main polis entry dengan Lizzy. Yeah, that's right. Kalau dulu korang buat tak kenal je, sekarang semua salute aku macam sarjan. Mulut tak habis-habis nak sebut nama. Buat apa pun semua orang tanya. Apa cerita? Apa cerita? Hey,
Apa cerita, apa cerita. Apa cerita, apa cerita, apa cerita. Yeah, second verse. Come on, let's go. Asal jumpa korang sibuk-sibuk tanya apa cerita. Gua lagi suka diam dari jadi berita. So far ahead tinggal lu berkilometer. Otak lu di dalam kotak, otak gua di Jupiter. Buat hal sendiri tak ada kacau korang. They say I'm an OG sebab orang goyang. Bukan sebab takut tapi diorang enjoy. Bukan sembang face tapi tetap sembang. Aku tak nak sembang, aku lagi suka senyap. Sibuk produce rapper lain jadi lagi sedap. Double X lines, aku tak ada tapis. Cerita belum habis, sampai sekarang masih laris. Kalau dulu korang buat tak kenal je, sekarang semua salute aku macam sarjan. Mulut tak habis-habis dah sebut nama. Buat apa pun semua orang tanya. Apa cerita, apa cerita. Apa cerita, apa cerita, apa cerita. apa cerita, Apa cerita, apa cerita. apa cerita. Apa cerita, apa cerita. Buat apa pun semua orang tanya. Apa cerita, apa cerita. One more time. Buat apa pun semua orang tanya. Apa cerita, apa cerita. Was good. Apa cerita, apa cerita. Apa cerita. Wow. Assalamualaikum. Reunion. Silakan ke depan sikit mungkin. Silakan. Ini sisi baharu ke sisi orang tak tahu ke Hilmi Ashley ke Ini lebih pada sisi Iman lah. Ada sebenarnya orang kata apa rap dah lama saya buat rap, cuma kita tak keluar single lagi. Kali ni sebab rasa macam apa cerita ni more to kita cakap dekat netizen lah. Apa cerita netizen tu boleh tahan korang sembang ni. Dia macam tu lah. Dia kiranya macam dia bagi tahu dekat netizen tak payah nak sembang lebih lah. Masih dah tu buat lirik sekali masa tu. Sama lah tu. Okey, bagaimana kolaborasi ni? Kamal dan Harma. Otai ni. Okey. Uji. Tak adalah otai, tak ada. Uji ke betul? Okeylah. Seronok bekerjasama dengan Hilmi. Senang. Katanya sesi pujuk memujuk tu. Hilmi pujuk kan macam mana ni? Saya memang tak akan memujuk orang. Karma dia sebenarnya dah lama dalam scene hip hop ni. Dia mula dengan Sonawan dulu apa semua dan dia lebih belakang tabir. Saya yang pujuk dia nak keluar ke depan. Sekarang ni saya tengah seronok belakang tabir. Buat lagu apa semua. Dah puas dah depan tabir. Oh dah puas dah. Kata pasal sekejap je awak dulu pernah dengan dengan siapa tu Allah Rabbi DJ Fast dan sebagainya. Betul. Kemudian kenapa ke belakang, kenapa tak ke depan terus? Saya ke depan dengan cara berada di belakang tabir membantu orang lain ke depan. Falsafah rapper lah. Depan tapi belakang tabir untuk orang ke depan. Dia push orang tu. Itu boleh buat lirik tu. Ini push dia ke depan balik. Ini push ini pula. Itu dia. Okey, lirik lagu ni siapa yang hasilkan? Verse saya punya, kalau verse dia punya lah. Oh, masing-masing. Lebih panjang lah. Baik. Masing-masing Duduk buat sama-sama, lirik tulis masing-masing. sama-sama. Kalau kita Apabila tengok, silakan. kita tengok video klip dia ni. Ni kat mana ni? Ini kita buat dekat Penang. Sebab kalau dekat KL kan orang dah boleh agak, tapi kita pergi Penang lebih chill lah, lebih macam santai. Pantai sikit. Macam Long Beach sikit lah ni. Okey. Sebab kita orang tak ada konsep yang spesifik untuk video. So kita orang nak macam kita buat simple je video santai-santai. Tapi kita kena pergi tempat santai lah. Okey. Kalau buat kat KL tak santai sangat. Betul. Orang jumpa Metropolitan orang sangat. akan tanya kan, apa cerita? So saya tanya balik netizen, apa cerita? Orang ni. Awak yang tanya dia Saya sendiri. tanya dia, tapi sebab kecoh. Okey, tadi kabarnya sebab kita kenal Helmi ni banyak sisi lah kan. Banyak bidang yang dia masuk. Sangat banyak ni. Antaranya komedi juga. Betul. Kabarnya ingin ada komedi rap betul. dengan pengalaman baru ni. Macam mana tu sebenarnya? Okey, dekat Malaysia dah banyak. Kita hip hop memang meriah kat Malaysia. Kita ada macam gangster rap sikit. Macam sekarang ada muzik drill kan, rap. So saya dekat US dah ada. Kita ada Lil Dicky, kita ada Donny Glover yang comedian, lepas tu dia rap because dia macam kita macam stand up. Bila stand up pun kita main kata-kata juga. So benda ni apa yang message yang baik kita lebih santai. So orang dengar macam wah chill lah lagu ni. Tak semestinya kita ada gangster. So kita macam meriahkan lagi lah. Betul. Dan Helmi juga sebelum ni pernah bernyanyi dengan Mas Idayu kan? Untuk single sebelum lah. Cuma waktu tu tak sempat promote because dekat Indonesia. Okey. Awak macam semua awak nak tapau ni macam lain macam sikit. Bukan, saya lebih... Sama kerja saya pun kena tapau kan. Kena tapau juga tu lah. Kamal pun ditapau sekali dalam Kamal baca berita. pengembaraan ya. Bukan, saya memang dah ada pengalaman lah kita mengacara ke apa ke. Saya lebih konsep gila kuasa lah. Lebih Hilmi suka? Saya lebih idola saya. Yalah. Saya banyak belajar dengan dia juga. Sekarang saya nak belajar rap pula. Eli OG kat sini. OG kat sini. Lama Indonesia ni. Betul. Okey.
Okey. Balik. Lagu ni memetik banyak nama. Sonawan ada, Lizzy ada, Sam, Bang Face ada. Adakah mereka ni perlu dimaklumkan yang nama mereka dimasukkan ke dalam lirik atau macam mana? Macam verse saya sebut Sam Bang Face, dia member tak apa. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, Sonawan, Lizzy. Okey, Sonawan tu sebenarnya kita dalam hip hop dia ada wordplay. Saya sebut Saunawan. Saunawan Sebab dia panas lead macam panas betul cerita hot sauna. Tapi dia ada cameo dalam MV. Okey, itu Dia sedih pun macam lah. dia pun tak terfikir Saunawan my name. Ni Polycentric dengan Lizzy. Polycentric. Nak pergi mana tu? Itu mungkin kita jumpa nanti. Yang tu kena clearkan. Kita kena clearkan. Tapi mesti Lizzy okey lah tu kan. Tu pandai pancing lah tu. Nanti boleh jumpa lah. Lebih komedi. Ya. Ini bukan kalau di Amerika tu ada rap yang ajak gaduh tu kan. Apa dia panggil? Beef kan. Tak ada bukan Tak ada. Kita ajak santai lah. Ya, sebenarnya dah berapa lama lagu ni baru dilancarkan ke atau dah lama dah sebenarnya dirakamkan? Lagu ni seminggu lah. Seminggu baru keluar. Dilancarkan baru seminggu. Proses pembikinan dia tak adalah lama sangat. Beberapa bulan sebelum tu. Okey. Baru lagi lah. Baru lagi. Seminggu lagi baru. Waktu tu Karma ada beat, saya nampak, saya pun terus buat lirik. Dia buat lirik dah siap. Oh ni Karma punya beat lah ni. Sebab saya studio dekat rumah. So siapa-siapa datang rumah, saya bagi beat, kena rap. Dia cara tu. Itu sebab tak kisah siapa. Kalau Ellie datang pun, saya bagi kena rap juga. Rekod. Tapi Ellie boleh freestyle. Jangan, saya luar pagar je cukup. Ellie kat sini dia perform. Jangan tolong. Ini cerita mereka. Balik kepada mereka. Apa cerita? Apa cerita kan? Kalau Hilmi sendiri, Ellie cakap tadi dah tapau semua. Ada masa ke? Itulah sebenarnya tak ada semua masa dia buat. juga. Tak ada masa. Saya suka sibukkan ni, saya suka belajar satu yang baru. Mungkin lepas ni saya tak tahu, mungkin pergi ke politician ke tak tahu. Dia dah bagi hint tu. Dah bagi hint dah. Jangan lupa. Misal kata perlu dipilih satu je. Yang mana awak nak? Pengacara, pengulas, baca berita, pelakon, stand up comedian, rapper. Saya rasa yang pilih stand up comedy lah. Ya. Stand up comedy. Kenapa? Because dalam 3 jam ke dalam berapa jam kita buat joke tu, sebabnya kita rasa bila orang tu gelak kita puas. Bila tak gelak kita rasa balik malulah. Nak bunuh diri. Maknanya itulah diri Hilmi sebenarnya. Itu diri saya lah. Tapi kita tak nampak tu mana. Betul. Di awal-awal pembabitan. Tapi kena tengok dia main bola. Serius kan? Kena tengok dia main bola. Automatik kita akan terhibur. Okey. Karma, bila sekarang ni ramai orang macam-macam latar belakang nak menceburi muzik rap pop ni kan, ada kriteria tertentu ke? Originality. Okey. Itu yang paling penting bagi saya personally sekarang lah. Banyak sekarang ramai yang keluar ikut trend. Betul. So bila trend tu jatuh nanti dia orang tak sedar yang career dia orang pun akan jatuh juga kalau ikut trend. So sebab tu masa saya produce Hilmi Ashley pun saya cakap kat dia jangan jadi rapper. Biar jadi diri sendiri tapi rap. So itu yang terhasil dari komedi rap semua tu. Maknanya tak perlu kita nak jadi seorang individu tu. Okey, jadi diri sendiri. Tak perlu nak ubah image, nak kena pakai, nak jadi apa ni sneakerhead ke apa semua, tak perlu lah. Kita jalan je tak. Jalan Saya pun tak jalan macam tu. Aku pun tak jalan macam tu. Karma pun tak jalan macam tu. Sebab itu yang dia bagi nasihat pada diri sendiri juga, originality tu kan. Jadi diri sendiri tu. Penting tu. Betul lah jalan Tapi macam tu nampak dah macam. meriah lah dekat Malaysia pun dah. Nabil pun dah mula rap. Zizan. So okey lah, benda-benda tu lebih rap tu santai dan orang boleh terhibur lah. Tak ada macam. Okey, apa cerita ni bagaimana sebenarnya kalau penonton nak saksikan, nak dengar lagi? Ke mana platform yang boleh didengarkan? Sekarang ni kita orang fokus untuk biar video tu kat YouTube dulu. So orang biar stream kat YouTube dulu. But akan berada di digital streaming platform semua. Okey, maksudnya sekarang ni YouTube dulu lah. Yes. YouTube Hilmi Ashley. Hilmi Ashley, cari saja apa cerita. Ni lagu Mami lah. Lagu Mami pun ada. Okey. Ini siapa pengarah? Ini saya direct, saya director. Lepas tu Kamal DOP lah untuk tengok ni lah. Director DOP Sebab saya tengok semua mereka berdua saja. Ya betul. Itu dia. Dan Sebab bila saya tengok background pun memang buat production, memang buat graphic design. So ini pun hebat juga ni Karma ni. buat je. Nampak je belakang tabir. OG kan. Jangan lupa menyaksikan video muzik Apa Cerita. Tengok sampai habis sebab ada orang jatuh basikal lah belakang. Ada blooper sikit. Yang mana tu? Yang mana tu? Muzik video Apa Cerita. Terima kasih banyak. All the best kepada kalian. Thank you. Terima kasih lah. Semoga berjaya, semoga berjaya. Okey, terima kasih kerana sudi sumbangan kami. Esok jangan lupa akan ada satu lagi perkongsian yang sangat bermanfaat juga, iaitu bahaya tidur dalam kereta. Betul. Dan pastikan anda esok menonton kami di Malaysia Hari Ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
Kawang fan to a friend, now he is my clique. JV sing laju macam jet fly terbalik. Patah balik flight extra 300L. So high, terbang Chris Sati through KL. Rapper malas.